إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى المعلمين نشأ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبينا الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا رحمن، ادفع عنا يا رحيم كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، واعده اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 144. Saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah, pada pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita meringankan kedua bibir mulut kita untuk senantiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sudah pun memakbulkan permintaan yang kita minta kepada Allah sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau kita tengok daripada sejak bulan Rejab lagi, masuk sahaja bulan Rejab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita supaya berdoa kepada Allah. Dan Nabi minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk dalam bulan Rejab, kita minta, ya Allah, hari ini kami dah duduk dalam bulan Rejab, maka kami nak minta keberkatan daripada kamu di sepanjang bulan Rejab, sebab kami nak masuk pula bulan Sya'ban.
Masuk bulan Syaban, kita minta lagi kepada Allah, ya Allah, hari ini kami dah masuk dah bulan Syaban. Maka kami nak minta keberkatan kepada kamu di sepanjang bulan Syaban, sebab kami nak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ini doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak beberapa bulan yang lalu. Maka sedar ataupun tidak, pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pun memakbulkan segala permintaan yang kita minta beberapa bulan yang lalu. Dengan mana hari ini Allah Taala memilih kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, apa yang berlaku kepada umat manusia kalau kita tengok sahaja dalam bulan Ramadan hari ini, satu fenomena perubahan yang amat besar, perubahan yang amat ketara kepada seluruh masyarakat yang ada di atas dunia apabila bertemu dengan bulan Ramadan. Perubahan ini bukan sekadar berlaku di tempat kita, bahkan satu dunia berlaku satu perubahan yang cukup ketara bila bertemu Ramadan. Sebab itulah para alim ulama bila dia tengok perkara ini ataupun fenomena ini berlaku bila mana bertemu dengan bulan Ramadan, para alim ulama mereka dah start risau. Fenomena apa yang berlaku kepada umat manusia bila mana bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka melihat pelbagai daripada segi umat manusia ataupun masyarakat di atas dunia, bila mana bertemu sahaja dengan bulan Ramadan, semua pakat berubah jadi baik. Bagi orang awam macam kita, kita tengok ini adalah satu perkara yang positif. Ni pandangan orang awam macam kita. Nah, sebelum ni tak pernah tengok dia mari masjid. Masuk satu Ramadan, kita tengok muka dia ada dalam masjid. Sebelum ni kita tak pernah bersedekah. Bila masuk satu Ramadan, kita nampak ataupun kita sendiri yang bersedekah. Sebelum ini, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita tak pernah bangun solat tahajud. Tapi bila masuk sahaja satu Ramadan, ramai manusia boleh bangun solat tahajud. Sebelum ni, kita tak pernah membaca Al-Quran. Masuk satu Ramadan, pakat semua boleh baca Al-Quran. Pandangan ini ataupun perubahan ini bila kita tengok daripada segi pandangan orang awam macam kita, maka apa yang kita sebut? Nah, kita akan sebut alhamdulillah, sebab ini adalah satu perubahan yang positif yang berlaku di dalam masyarakat dunia. Akan tetapi perubahan ini bagi pandangan para alim ulama, mereka jadi risau dekat kita. Sehingga perkara ini dibincangkan oleh ulama dunia. Nah, kalau kita tengok di antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi, mereka ada membincangkan perkara ini. Sebab apa? Sebab mereka risau, dikhawatiri perubahan umat manusia pada bulan Ramadan hari ini akan berakhir apabila menjelangnya satu Syawal. Jelas? Kau pakat tak jelas lagi saya sebut macam ni? Maka muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sebab tu bila masuk sahaja satu Ramadan, nah kita tahu dan hari ini kita semua dah pernah dengar apa yang diberi pesanan oleh para alim ulama. Ulama kata kepada kita, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Ulama pesan kepada kita, wahai sekalian umat manusia, hari ini apabila kamu bertemu dengan bulan Ramadan, kun rabbaniyin, jadilah hamba Allah Ta'ala. Wala takun ramadaniyin, jangan apabila kamu bertemu dengan bulan Ramadan, ketika itu kamu menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Sebab apa ulama sebut macam ni?
Sebab perkara ini pernah disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada seluruh penduduk Madinah ketika mana penduduk Madinah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala uji apa kepada penduduk Madinah? Ketika itu Allah Taala memberi ujian yang cukup besar, yang mana dengan ujian ini penduduk Madinah cukup terkesan, iaitu Allah Taala mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi Nabi wafat. Maka bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wafat, di antara penduduk yang paling terkesan, penduduk negeri, penduduk negara yang paling terkesan ketika itu penduduk Madinah. Sebab ketika itu Nabi berada bersama dengan mereka. Maka di antara sebanyak-banyak penduduk yang terkesan ataupun penduduk Madinah yang terkesan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak lupa juga ada seorang para sahabat yang paling terkesan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut semua terkesan, ada para sahabat yang paling terkesan. Siapa para sahabat yang paling terkesan ini? Yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar cukup terkesan bila Nabi wafat. Nah, sehingga mana dia mengeluarkan sesuatu perkataan, sesuatu ayat. Nah, menyatakan hari ini jangan ada siapa di antara penduduk Madinah yang datang bertemu dengan Sayyidina Umar bertanya tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menyebut tentang kewafatan baginda. Kita tahu dah jenis panggil Sayyidina Umar ni. Bukan kata Sayyidina Umar ni dia tak boleh terima ketentuan Allah. Bukan nak cerita kata Sayyidina Umar dia tak boleh terima qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan kepada penduduk Madinah ketika itu. Akan tetapi disebabkan kasihnya Sayyidina Umar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak sanggup nak dengar ayat bahawa Muhammad itu wafat. Sebab kasih dia kepada Nabi. Maka berita ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebab apa? Sebab dia kata, siapa yang kata Muhammad wafat, mari bertemu dengan aku. Bertanya ataupun dia sebut, ataupun dia nak cerita. Maka kata Sayyidina Umar, aku akan pancung dia. Kasih sungguh Sayyidina Umar kepada Nabi. Maka bila berita ini sampai saja kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar datang dan bertemu dengan seluruh penduduk Madinah. Apa di antara soalan yang ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar bertanya, wahai seluruh penduduk Madinah, adakah hari ini bila mana kamu hidup di atas dunia, kamu duduk di Madinah, kamu melakukan segala-gala amal soleh di atas muka bumi? Hari ini kamu bangun, kamu solat tahajud. Hari ini kamu bangun, kamu melaksanakan Islam. Hari ini kamu bangun, kamu mempertahankan Islam. Hari ini kamu bangun, kamu baca Al-Quran, kamu infak, kamu sedekah dan sebagainya. Maka sehingga mana ketika itu kamu sanggup turun ke medan peperangan. Maka ketika ini Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai seluruh penduduk Madinah, adakah seluruh amal ibadah yang kamu lakukan hari ini di atas dunia semata-mata kerana seorang diri yang bernama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar tanya, adakah hari ini kamu melakukan seluruh amal saleh kamu kerana seorang makhluk yang bernama Muhammad? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah hari ini kamu melakukan perkara tersebut, nah disebabkan seorang diri yang bernama Muhammad, kamu kena ingat, sampai suatu hari Muhammad dia akan wafat. Akan tetapi kalau hari ini kamu melakukan seluruh amal saleh kamu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kamu kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala wa huwa hayyul ladzi la yamut, dia tidak akan mati, dia akan kekal buat selama-lamanya. Ni soalan Abu Bakar kepada penduduk Madinah.
Maka selepas Abu Bakar tanya soalan macam tu dan dia keluar statement macam tu, maka Sayyidina Abu Bakar membaca semula ayat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang Allah Taala rakamkan dalam surah Ali Imran 144 yang saya baca tadi itu. Apa Sayyidina Abu Bakar baca semula? Sayyidina Abu Bakar kata, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidak akan kami jadikan hari ini seorang manusia yang bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang bernama Muhammad. Maka ketika itu bila mana kami jadikan Muhammad ini di atas muka bumi Allah, tidak lain dan tidak bukan kami utuskan dia sebagai seorang nabi dan juga rasul. Bila mana Muhammad ini menjadi nabi dan juga rasul, kamu kena ingat, nabi dan rasul ini dia ada tugas dia sendiri. Apa tugas nabi dan rasul? Di antaranya dia mengajak umat Islam supaya beriman kepada Allah. Dia mengajak umat manusia mengabdikan diri kepada Allah. Dia ajak manusia supaya melakukan kebaikan, jangan buat maksiat. Maka Allah Ta'ala kata, "Hai umat manusia, kamu kena ingat, bila mana seorang nabi dan seorang rasul ini datang kepada kamu di atas dunia, setelah mana dia melaksanakan segala arahan kami kepada dia." Apa yang Allah Ta'ala bagi arahan kepada nabi dan rasul, maka itu yang nabi dan rasul buat. Setelah mana selesai tugas sebagai seorang nabi dan rasul, kamu kena ingat, manusia yang bernama Muhammad ini, kami akan mewafatkan dia seperti mana nabi-nabi dan juga rasul-rasul sebelum Muhammad. Ayat ni Allah Ta'ala sebut, kami jadikan Muhammad sebagai seorang rasul kepada kamu. Dia ada tugas dia. Bila selesai tugas dia sebagai seorang nabi dan rasul, kami akan wafatkan dia sama seperti nabi dan rasul terdahulu sebelum dia. Maka ketika ini Allah Ta'ala bertanya, "Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum." Adakah ketika ini, kalaulah kami mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi dan rasul-rasul yang sebelum Muhammad ini, mereka mati disebabkan kena bunuh di dalam peperangan dan sebagainya. Sebab kita tengok nabi ini akhir sekali. Walaupun nabi menyertai banyak peperangan, tapi nabi tidak wafat di dalam medan peperangan. Adapun nabi dan rasul sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mereka mengajak umat manusia melakukan amal saleh, ada di antara mereka yang dibakar dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, "Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum." Wahai sekalian umat manusia, kalaulah hari ini Muhammad wafat ataupun nabi dan rasul kamu hari ini dibunuh, adakah pada saat ini kamu akan kembali semula kepada agama kamu, iaitu sebelum kamu memeluk agama Islam? Bahasa kita hari ini, wahai sekalian umat manusia, adakah lepas ni kalau Muhammad wafat, kamu nak kembali ke agama asal kamu? Kamu nak jadi kafir balik ke? Allah Ta'ala tanya, "Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Allah Ta'ala kata, kalaulah hari ini lepas Muhammad wafat, kamu kembali semula kafir kepada agama asal kamu, kata Allah, "Falan yadurrallaha syai'a." Tidak memberi sedikit pun mudarat kepada Allah. Bahasa kita, Allah Ta'ala kata, kalau hari ini kamu kafir semula, Allah Ta'ala tak ugi sikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang cukup besar kepada golongan umat manusia yang bersyukur kepada Allah. Sebab apa Abu Bakar baca semula ayat ini? Sebab Abu Bakar nak ketika itu penduduk Madinah sedar bahawa ketika mana mereka melakukan amal saleh semata-mata kerana diri Muhammad ataupun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini ulama mengambil ayat ini semula dan diletakkan di dalam bulan Ramadan untuk hari ini masyarakat umat manusia yang berada di akhir zaman duduk muhasabah diri kita semula dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok ayat ini memang tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan. Kalau kita tengok ayat ini asbabun nuzul, sebab turun dia, Allah Ta'ala tak sebut pun pasal bulan Ramadan.
Dan dalam ayat ini tidak ada satu perkataan yang Allah Ta'ala kaitkan dengan bulan Ramadan. Tak ada. Ni kita kata istimewanya Quran. Nah, bila Allah Ta'ala turun saja sesuatu ayat, maka tujuan dia Allah Ta'ala nak manusia berfikir dan manusia mengambil istifadah ataupun pengajaran dengan ayat tersebut. Maka hari ini ulama' dia ambil ayat ini dalam surah Ali Imran 144. Dia letak dalam keadaan kita dalam bulan Ramadan. Kemudian mereka bertanya kepada kita. Apa yang mereka bertanya? Mereka kata, wahai sekalian umat manusia, hari ini bila mana kamu masuk dalam bulan Ramadan, kita tengok semua pakat buat amal soleh. Start daripada pagi, kita bangun tahajud tadi. Nah, solat subuh berjemaah. Sekejap lagi balik, kita tadarus pula Quran. Sampai tengah hari, tidur, niat pula khairullah. Kemudian bangun pula, solat pula zuhur berjemaah. Nah, balik pula, masak untuk orang nak berbuka puasa, solat asar berjemaah dan sebagainya. Nah, maghrib berjemaah, berbuka puasa. Ni jadual seharian kita. Lepas maghrib, duduk pula kuliah. Isyak pula, semayang berjemaah. Solat pula tarawih. Tadarus pula Quran. Maknanya hari ini dalam bulan Ramadan, tidak ada satu masa pun yang kita buang, melainkan dengan kita melakukan amal saleh. Tapi ulama bertanya kepada kita, wahai sekalian umat manusia, yang hari ini kamu melakukan amal saleh daripada waktu pagi kamu sehingga waktu malam kamu, adakah hari ini kamu melakukan amal saleh tersebut disebabkan satu makhluk yang bernama Ramadan? Ini ulama tanya kita. Maka ulama ambil ayat ini, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wahai sekalian umat manusia, hari ini tak apalah bila kamu melakukan amal saleh sebab adanya bulan Ramadan. Afa imma ta'au qutilan qalabtum. Adakah hari ini bila mana Ramadan berlalu pergi? Nah, bila mana habis saja bulan Ramadan sampai 30 Ramadan, masuk 1 Syawal, ala aqabikum, adakah kamu akan kembali kepada perangai asal kamu sebelum datangnya bulan Ramadan? Ni ulama tanya kita, faham tak ayat ni? Adakah hari ini selepas Ramadan berlalu, sebab Ramadan ni sampai 30 hari selesai tugas dia akan berlalu. Maka ulama tanya, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wahai sekalian umat manusia, adakah lepas ni bila Ramadan berlalu pergi, kamu akan kembali semula kepada perangai asal kamu sebelum datangnya Ramadan? Wa man yanqalib ala aqibai. Kalaulah hari ni kamu jadi macam tu. Ada Ramadan, buat amal soleh. Ramadan berlalu, kita kembali semula kepada perangai asal kita sebelum datangnya Ramadan. Kata Allah, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Tapi Allah Ta'ala sebut, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Siapa yang jadi golongan manusia yang bersyukur, Allah Ta'ala akan gandakan balas dengan ganjaran pahala. Siapa golongan manusia yang bersyukur ini? Kalau kita tengok kata para alim ulama, golongan manusia yang bersyukur, salah satunya bila datang kepada dia bulan Ramadan, dia akan ikut Quran. Sebab tu dalam bulan Ramadan, dalam ayat Ramadan, Allah Ta'ala tak sebut puasa. Dan yang kita duk baca Al-Baqarah 184, 185. Allah Ta'ala hanya sebut puasa ni bila? Dalam ayat sebelum ayat Allah Ta'ala sebut Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni daripada 1 Ramadan sampai hari ni 13 Ramadan. Semua ustaz duk baca ayat yang sama. Tak faham lagi ayat tu kan? Allah Ta'ala kata, orang-orang yang beriman, apabila datangnya kepada kamu 1 bulan, yang mana bulan ni kamu kena puasa. Kalau bulan ni datang kepada kamu 30 hari, 30 harilah kena puasa. Kalau bulan ni datang 28 hari, 28 hari kena puasa. Mari tahu sekali lagi 29 hari pula, 29 hari kamu kena puasa. Sebab apa Allah Ta'ala suruh puasa?
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebab benda ni kami dah wajibkan kepada umat yang terdahulu sebelum kamu. Ada Allah Taala sebut perkataan Ramadan dalam ayat ni. Tapi ayat selepas pada dia ada Allah Taala sebut. Allah Taala kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Allah Taala kata adapun hari ini bulan Ramadan kepada kamu. Unzila fihi al-Qur'an. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu. Ada Allah Taala sebut hari ini bulan Ramadan kamu kena puasa. Allah Taala kata hari ini kami datangkan kepada kamu bulan Ramadan, maka kami turunkan Quran. Jelas Allah Taala sebut. Allah Taala sebut perkataan Ramadan, Allah Taala sebut perkataan Quran. Allah Taala tak sebut perkataan Ramadan, Allah Taala tak sebut perkataan puasa. Sebab apa Allah Taala buat macam ni? Kata para alim ulama, sebab ayat yang pertama tadi Allah Taala tak sebut kata puasa. Sebab bila mana datangnya bulan puasa, orang tahu dah bulan Ramadan. Ataupun bila datangnya bulan Ramadan kepada umat manusia, tanya manusia apa kita kena buat, semua boleh jawab, kita kena puasa. Dan hari ini manusia beranggapan bila mana datangnya bulan Ramadan, dia akan puasa, dengan puasa tersebut maka selesailah tanggungjawab dia dengan Ramadan. Ni silap kita. Sebab itulah Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Wahai sekalian umat manusia, ni hari ni bulan Ramadan ni. Bila bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, maka hari ni kamu ikutlah Quran. Kalau setakat bulan Ramadan kamu puasa tak jadi, sebab benda ni semua kamu tahu dah. Datang Ramadan memang kena puasa. Datang Ramadan kena puasa. Tapi berapa orang yang ingat bila datang Ramadan dia kena kembali kepada Quran? Berapa orang ingat? Sebab tu hari ni jangan pelik. Masuk bulan Ramadan, ada manusia yang dia berpuasa tapi dia lupa nak tutup aurat. Sebab tu hari ni jangan pelik, datangnya bulan Ramadan kepada umat manusia, dia berpuasa tapi dia lupa nak solat. Ada golongan manusia hari ni datang bulan Ramadan, dia berpuasa tapi dia lupa nak cari daripada sumber makan dan minum daripada sumber yang halal. Sebab ni perangai manusia. Kita beranggapan masuk bulan Ramadan hanya puasa. Bila selesai kita puasa dalam bulan Ramadan, kita beranggapan selesailah tugas kita sebagai seorang hamba dengan Allah. Rupanya Allah Ta'ala kata dah. Selain daripada kamu berpuasa dalam bulan Ramadan hari ini Allah Ta'ala turunkan Quran, maka kenalah ikut Quran. Di antaranya apa yang Quran sebut? Quran kata aqimus salat. 5 minit lagi boleh ke? Ha? Pasal duk tengok jam lah, takut juga. Hak dia tulis sini Isyak, dia tak tulis subuh. Nah, 5 minit kita berhenti insya-Allah. Ya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah. Bila mana bulan Ramadan ini Allah Taala sebut dalam Quran, dan Allah Taala datangkan dia bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka di antaranya Al-Quran sebut aqimus salat. Umat manusia hari ini hidup di atas dunia sembahyang lah. Maka hari ini datang bulan Ramadan, selain daripada kita berpuasa, maka kita kena ikut Quran, kita kena sembahyang. Baru lengkap Ramadan kita. Bukan hanya puasa selesai Ramadan. Di antaranya Quran sebut wa atauz zakah. Umat manusia hari ini hidup di atas dunia, keluarlah zakat. Rupanya selain daripada berpuasa dalam bulan Ramadan, kita kena keluarlah zakat bulan Ramadan. Nah, di antaranya zakat yang terang, yang kita sebut zakat fitrah. Zakat fitrah ni 1 Syawal tak ada dah. Sebelum orang sembahyang ya. Nak cari zakat fitrah bulan Muharram tak ada. Nak cari zakat fitrah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tak ada. Zakat fitrah ni bulan Ramadan ya. Nah, sebab tu dah tahun ni bayarlah cepat. Nak ada orang kata saya nak ambil waktu afdal. Bila? Waktu afdal pagi raya. Silat-silat terlepas. Bayarlah siap-siap. Sebab ni perangai orang kita. Nah, di antaranya apa Quran sebut lagi? Quran kata, hai umat manusia, hari ni kamu hidup di atas dunia, kamu banyaklah bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Manusia hari ni hak sedekah RM1. Nah, satu benda kita terjemah bahasa kita RM1.
Dia terjemah satu, dia sedekah satu benda. Bahasa kita RM1. Sebab apa? RM1 ni bila kita buh dalam tabung masjid, buh dalam tabung surau, tak fikir dah, terlupa kita buh duit. Hak tu ya hak ikhlas pun. Cuba buh RM50. Waktu subuh dia buh RM50. Sekali isyak dia mari, dia tengok tabung tu lagi, dia duk teringat pagi tadi dia buh 50. Dia tambah buh 100. 2 bulan tengok tabung yang sama, duk teringat lagi dia buh 100. Tu kita kata RM1 sudah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut satu benda ya. Sebab satu ni dalam gandaan yang sikit, bila kita bagi, kita akan ikhlas sehingga mana kita terlupa dah kata kita pernah buat baik. Hak tu baru dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Orang ni ataupun manusia yang hari ni dia hidup di atas dunia, Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi kekayaan, gaji dan sebagainya. Dia bersyukur kepada Allah. Dia ambil daripada duit dia tu, dia infak fi sabilillah, jalan Allah. Infak fi sabilillah ni macam mana? Di antaranya infak untuk orang ramai. Salah satu jalan nak infak fi sabilillah, tabung masjid, tabung surau hak ada belakang tu. Sebab apa kita sebut fi sabilillah? Sebab duit tabung masjid, tabung surau tu semua kegunaan untuk orang Islam. Sebab tu tak pernah dengar duit tabung masjid, duit tabung surau ada 2-300 ribu, ada 2 juta, 3 juta. Tiba-tiba income tax mai cari, suruh bayar zakat, suruh bayar cukai. Pernah dengar tak duit surau kena bayar income tax? Tak tahu sini tuan-tuan. Pernah dengar tak duit surau cukup haul, cukup nisab, kena keluar 2.5% bayar zakat duit surau? Tak ada. Sebab tu bukan duit individu. Kalau duit kita ada 1 juta, income tax mai hari-hari. Nah, kalau bisnes kita ada 2-3 juta, tiap-tiap tahun tetap dah kena buat keluar zakat. Tapi duit surau, duit masjid, adalah berapa juta pun, income tax tak cari, zakat pun tak buat keluar. Sebab apa? Tu bukan duit individu, tu duit orang Islam. Jelas dah ni. Bila tu duit orang Islam, itulah di antara salah satu jalan yang kita sebut bila kita infak fi sabilillah. Maka saat lagi sebelum balik, paling kurang buat keluar RM1 bulan tabung tu. Sebab apa kita sebut macam ni? Ni dalam bulan Ramadan, berapa hari lagi ya? Ada 13 hari, baki lebih kurang 18 hari. Peruntukan RM18 ni untuk bulan ni. Sebab apa saya sebut macam ni? Untuk akal fikiran, perkiraan kita. 18 hari kita buat amal soleh, letak RM1. Takkan tak kena kot syahri Lailatul Qadar. Dia bunyi lah. Mari kita nak landing lah. Maka hari ni tak boleh apa pun tak apa. Tuan-tuan ambil lah lagi. Sebelum balik, buat macam mana pun, buh RM1. Sebab apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Sedekah satu, kata Allah, seperti mana kamu tanam sebiji benih. Bila dia naik, cabang 7. Maka apa kata Allah? Daripada cabang 7 tu, mi'ata habbah, ada lagi 100. Buh RM1 dapat 700. Hak tu tetap dah. Dalam bulan Ramadan, sahabat kata, Nabi ni dia sedekah macam dengan air, jadi pemurah. Siapa yang hari ni dia sedekah dalam bulan Ramadan, dalam erti kita dia ikut sunnah Nabi, sebab Nabi duk sedekah. Siapa yang buat amalan sunnah atau perkara-perkara yang sunat dalam bulan Ramadan, akan dilipat kali ganda, akan menjadi pahala wajib. Betul. Ataupun dalam satu riwayat, siapa yang buat amalan sunat dilipatkan dengan 70 kali ganda. Tadi sedekah RM1, Tuhan sebut dapat 700 dah. Betul. Daripada 700, buat pula amalan sunat dalam bulan Ramadan, digandakan dengan 70 kali. 700 kali 70 dapat banyak mana? Tuan-tuan yang duk kira, saya kira dah 49,000. Suruh tuan-tuan kira duha tak lagi. 49,000. Kena pula kita sedekah hari ni RM1 tiap hari, peruntukan RM1, RM18. Sebab Ramadan baki 18 hari lagi ya. Kena pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Siapa hak bertemu dengan bulan Ramadan, kena pula Lailatul Qadar. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pahala khairun min alf syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Maksud lebih baik pada 1000 bulan ni, paling kurang siapa yang dapat Lailatul Qadar, kata ulama, minima dia akan dapat 1000 kali ganda.
Khairun min alfi syahr. Lebih pada 1000. Lebih tu banyak mana? Kata ulama, serah kepada Allah. Allah Ta'ala nak bagi 2000 ke, 3000 ke, sejuta ke, 2 juta, terpulang kepada Allah. Paling sikit 1000 kali ganda. 49,000 kali 1000. 49 juta. Sedekah RM1 ni. Kalau hak sedekah RM10, hak sedekah RM100, tuan-tuan kira sendiri. Tu hak sedekah RM1 dapat 49 juta. Hari ni kita pergi carilah di atas dunia, bank mana hak boleh bagi dekat kita. Invest RM1, patah balik mai 49 juta. Bank mana boleh bagi? Allah Ta'ala yang boleh bagi. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik sekejap lagi, nampak tabung surau, buhlah duit, paling kurang RM1. Tak boleh buh sekejap lagi, mari zuhur, cover balik. Mari asar, qada balik. Apa yang paling penting dalam bulan Ramadan? Jangan beranggapan hanya kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Jangan anggapan puasa sahaja. Maka kita kena ikut Quran. Apa yang Quran suruh, kita kena praktikkan dalam bulan Ramadan. Sebagai adab kita seorang hamba dengan Allah, kata ulama. Jadikan perubahan kita pada hari ini dalam bulan Ramadan sebagai permulaan untuk kita melatih diri kita nak melakukan amal soleh, agar bila 30 hari kita boleh buat baik. Mudah-mudahan masuk hari 31 1 Syawal kita boleh istiqamah dengan amalan yang kita lakukan pada saat ini, dan kita mengharapkan Ramadan kali ini menjadi madrasah tarbiyah diri kita dan menjadi saksi untuk kita melakukan amal soleh. Dan bila mana kita dapat beristiqamah dengan amalan ini, maka kita mengharapkan amalan inilah yang menjadi penyebab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Cukup sekadar tu dulu yang baik daripada Allah, yang lemah pada saya sendiri, mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu laha ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah